Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi telah hadir ke majlis makan malam untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat di Sri Aman pada Sabtu. Pada 7.40 malam, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi telah tiba ke majlis makan malam diiringi bersama isteri dan 2 orang anaknya. Majlis didahului dengan bacaan doa dan seterusnya dengan ucapan menjunjung kasih oleh Ketua Rombongan Pemimpin Masyarakat Setempat Sri Aman, Muhammad Hamzah Uthman sebelum makan malam bermula. Dalam ucapan menjunjung kasih, Hamzah berkata peranan TYT dalam pembangunan negeri Sarawak tidak terlepas untuk memimpin dengan tulus ikhlas dan memberikan perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pihak kami juga memohon agar pembangunan warisan budaya bangsa leluhur juga diberikan perhatian untuk memastikan negeri kita beridentiti dan bukannya berpaksi pada satu kaum sahaja. Selepas menjamu selera, TYT bersama isteri berkesempatan bertemu dan beramah mesra dengan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat Sri Aman yang hadir ke majlis tersebut. Pada kemuncak majlis, TYT Sarawak serta isteri telah merakam gambar bersama pemimpin-pemimpin masyarakat setempat Sri Aman sebelum meninggalkan majlis makan malam pada 9.30 malam. Seterusnya, projek jalan pesisiran pantai yang menuju ke Jambatan Batang Lupa kini sudah mencapai lebih 50% siap. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, projek itu dijangka siap lebih awal beberapa bulan dari tarikh yang ditetapkan memandangkan kerja-kerja penyukatan tanah telah siap dan kontraktor telah mula menjalankan kerja-kerja di lapangan. Menurut beliau, projek sepanjang 5.7 km bernilai 107.5 juta ringgit tersebut diyakini akan memberi manfaat kepada penduduk setempat dan dijangka siap sepenuhnya pada Ogos 2026. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke daerah Sebuyau pada Sabtu. Lawatan kerja Datuk Ahmad Douglas dimulakan dengan sesi taklimat keselamatan feri Sebuyau Trisor dan taklimat kemajuan pembangunan Jabatan Batang Lupa oleh pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas berpuas hati dengan pelaksanaan projek jalan pesisir dan memohon kepada pihak pemaju untuk menyiapkan lebih awal dari jadual agar selari dengan penyiapan Jambatan Batang Lupa. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Chiu Chi Yao, Timbalan Pengarah Infrastruktur, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Dr. Senior Teknologis Cassidy Morris, Timbalan Residen Bahagian Semarahan, Anwar Daan, Jurutera JKR Bahagian Semarahan, Indra Sakti Harun dan Wakil Pegawai Daerah Sebuyau, Tahid Putih. Beralih ke laporan banjir, pelbagai agensi di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah digerakkan bagi memastikan penyediaan pusat pemindahan sementara PPS serta bekalan makanan mencukupi kepada bangsa banjir di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, setakat ini seramai 357 keluarga atau 1,262 mangsa telah diarahkan untuk berpindah ekoran banjir yang dijangka teruk di kawasan itu. Jadi kita semua agensi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan daerah telah pun digerakkan dengan menentukan bahawa siapa yang perlu berpindah mesti berpindah. Kerana kita pun dah beritahu ada beberapa orang dia tidak berapa mau dipindah. Tapi kita nasihat tadi dia mesti pindah. Ini adalah untuk menjaminkan keselamatan. Yang penting adalah tidak ada kejadian yang tidak diingini berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Taman Malehah pada Sabtu. Untuk rekod, PPS Taman Malehah mencatatkan rekod mangsa tertinggi setakat jam 5 petang Sabtu di mana seramai 156 keluarga dan 682 mangsa diarahkan untuk berpindah. Manakala jumlah keseluruhan mangsa banjir yang dipindahkan di PPS adalah seramai 357 keluarga dan 1,262 mangsa.
Mengulas lanjut, Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi JPBNS berkata pihaknya telah pun bersiap siaga untuk menyediakan PPS terutamanya pada musim monsun Timur Laut ini. Lebat, tapi kalau yang dan lebat kita perlu mencari tempat pusat penggunaan sementara. Memang dah ada di Gazette sekarang dalam preparation. Memang kita memberi arahan lebih awal bahawa kita masa monsun ini mesti bersedia menyediakan semua pusat penggunaan sementara dan pusat pembekal makanan. Makanan itu penting kerana kita mesti menentukan bahawa mereka akan diberi makanan secepat yang mungkin. Dalam pada itu, beliau turut menasihati keluarga yang diarahkan untuk berpindah untuk memberikan kerjasama kepada pihak yang bertugas demi menjamin keselamatan penduduk yang terjejas. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Buklen Bangi dan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak Datuk Kirudin Rahman Husaini. Manakala sebanyak 5 masjid dan 3 surau kawasan Bandar Baru Semeriang telah menerima sumbangan Ramadan surau masjid di bawah Parlimen Santubong berjumlah keseluruhan RM44,000. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Santubong Datuk Sri Nancy Sukri dalam majlis ceramah ambang Ramadan dan sumbangan Ramadan kawasan Parlimen Santubong di Masjid Darul Hijrah Bandar Baru Semeriang Kuching di sini pada Sabtu. Datuk Sri Nancy yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, setakat ini sebanyak 20 buah masjid dan 26 buah surau di bawah Parlimen Santubong telah menghantar permohonan dan akan menerima dana tersebut. Serahan sumbangan diadakan pada 2 dan 3 Mac. Saya datang tadi dan cuba memenuhi sehingga soali petang malam berbalik lagi ke KL. InsyaAllah minggu hadapan ada masa kita jumpa lagi. Dan juga meliputi Dun Pantai Damai dan Demak Laut. Kalau di Tanjung Datuk terlalu jauh untuk sedangnya dapat ke Kuching. Jadi seterusnya diikuti dengan Dun Tanjung Datuk pada 10 Mac insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika berucap ringkas dalam majlis tersebut. Tambahnya, ketika ditemui media, jumlah sumbangan Ramadan yang disalurkan kepada keseluruhan masjid dan surau setakat ini adalah sebanyak RM169,000. Buah, surau di masjid hotelnya. Ya, 22 buah. Tapi belum habis ya. Ini fasa pertama. Mengikut peraturan ada 2 kali kita boleh beli. Jadi fasa pertama terutama sekali bersedia untuk bulan Ramadan. Jadi sebabnya kita nak adakan program sebelum Ramadan sehingga Ramadan inilah awal Ramadan supaya masjid dan surau dapat menjalankan aktiviti Ramadan mereka dengan lancar mudah ya. Terdahulu, Datuk Sri Nancy sempat menunaikan solat fardu Maghrib dan Isyak bersama jemaah yang lain serta mendengar ceramah ambang Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Azmi Sya'ari. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sentiasa bersedia bersama pasukan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kaunselor untuk khidmat kaunseling di setiap pusat pemindahan sementara PPS sekiranya diperlukan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri berkata, JKM sentiasa komited dalam bantu menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir maupun mangsa bencana bagi setiap negeri. Sebenarnya Jabatan Kebajikan juga mempunyai pegawai untuk monitor, memantau perjalanan di situ, memastikan segala jalan lancar, baik dan bersih. Kaunselor kita sediakan dan mereka yang akan membantu kanak-kanak untuk mengadakan aktiviti-aktiviti supaya mereka terhibur dan menggunakan masa itu dengan boleh memanfaatkan masa yang ada berada di PPS tersebut. Maka pada masa seperti ini memang banyak kata cabaran dan juga dikatakan yang menjadi tekanan kepada masing-masing. Kita ingat rumah nak cuci lagi kan. Jadi memang itu menjadi tekanan, sebab itu kaunselor kita ada untuk menangani mereka yang memerlukan nasihat daripada kaunselor. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis ceramah ambang Ramadan dan sumbangan Ramadan kawasan Parlimen Santubong di Masjid Darul Hijrah Bandar Baru Semeriang Kuching di sini pada Sabtu.
Jelasnya lagi, khidmat nasihat melalui talian kasih di nombor 15999 juga aktif 24 jam sekiranya mangsa-mangsa ini memerlukan nasihat dari segala aspek. Jadi sebab itu kita akan sentiasa memantau apa yang akan berlaku dan kita berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Dan kami dalam menteri kami ada kumpulan kabinet kita akan memberi bukan amaran lah tapi memaklumkan pada kita bagaimana keadaan banjir di satu-satu tempat. Selanjutnya, kapal peronda luar pesisir pertama OPV-1 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM secara rasminya diberi nama Kapal Maritim KM Tun Fatimah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, nama tersebut dipilih oleh isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah berdasarkan sifat keberanian Sri Kandi terkenal bernama Tun Fatimah seperti tercatat dalam sejarah abad ke-16 sebagai tokoh yang tidak pernah gentar berhadapan musuh, menjaga bangsa dan kedaulatan tanah air. Ujar beliau, kapal berkenaan telah diletakkan di Laut China Selatan bagi menangani isu keselamatan sempadan perairan negara selain turut berperanan sebagai mothership kepada bot peronda maritim Malaysia yang bertugas melakukan rondaan dan pemantauan di kawasan tersebut. Kapal ini ialah kapal pesisir pantai. Lebih kurang 84 meter. Antara kapal yang terbesar dalam aset kita. Jadi Perdana Menteri berikan suntikan sejumlah 153 juta. Okay. Dengan satu arahan daripada 3, satu kena siap tahun ini juga iaitu tahun lepas. Alhamdulillah, satu siap saja 48 jam belayar. 48 jam 8 terus ke Sarawak. Sementara 2 lagi yang itu KSU kena merencana seluruh kekuatan dia untuk pastikan siap. Ya, dan saya yakin kita boleh siapkan yang itu bagi menambah aset. Itu cerita dia. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian penamaan KM Tun Fatimah 8305 yang disempurnakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah di JT Lembaga Pelabuhan Kuching pada Sabtu. Sementara itu, bercakap dalam sidang media pula, Datuk Seri Saifuddin memberitahu bahawa keputusan menempatkan KM Tun Fatimah di perairan Sarawak adalah keputusan yang tepat. Dalam tempoh belum pun sebulan usia operasi dia telah berjaya menyekat pencerobohan nelayan asing iaitu 2 buah bot nelayan asing Vietnam pada kedudukan 210 batu nautika barat laut Mukah. 5 hari kemudian iaitu pada 9 Februari Tun Fatimah juga berjaya menangkap satu lagi bot nelayan asing Indonesia. Kali ini pada kedudukan 97 batu nautika utara Tanjung Peruh. Jadi nilai hasil maritime Malaysia yang berjaya diselamatkan daripada kecurian ini kita anggarkan RM3 juta dengan penahanan ini. Berdasarkan statistik 5 tahun yang telah direkodkan pihak Maritim Malaysia bermula 2019 hingga 2023, sebanyak 533 kes adalah melibatkan penahanan BNA dan daripada jumlah berkenaan, sebanyak 406 buah bot adalah BNA Vietnam. Manakala bagi nilai rampasan pula, kerajaan telah berjaya menyelamatkan lebih 6 bilion ringgit sumber perikanan negara daripada dirampas oleh BNA Vietnam, sekaligus dapat menjaga sumber perikanan negara untuk generasi akan datang. Hadir sama di majlis itu ialah Isteri Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datin Sri Loretta Sawot, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ruji Ubi, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Maritim, Datuk Hamid Muhammad Amin, Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuching, Datuk Awang Bini, Pengiran Ahli Basah dan kenamaan yang lain. Kembali ke laporan banjir di Sarawak, jumlah mangsa banjir di Sarawak terus meningkat dengan seramai 1,497 mangsa daripada 392 buah keluarga terjejas setakat jam 8 pagi Ahad.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu kesemua mangsa yang terjejas kini telah ditempatkan di 14 buah pusat pemindahan sementara PPS di Lundu, Bau, Kuching, Siburan dan Balai Ringin. Jelas JPBNS, antara PPS yang masih dibuka ialah di bahagian Kuching ialah manakala di bahagian Serian pula, antara PPS yang masih dibuka dan menempatkan seramai 119 mangsa ialah dalam kenyataan sama, turut memberitahu terdapat 14 lagi mangsa ribut di Bintulu masih ditempatkan di PPS Balai Raya, Kampung Asyakirin. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Gambas mengadakan lawatan mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Taman Maleha pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.